السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pada malam ni sambungan kita daripada bab yang ke-27. Bab yang ke-27 bertajuk ulama yang merapatkan dan menjauhkan diri daripada pemerintah. Pada bab yang ke-27 ni kita akan bahas dan kita akan tengok berkenaan dengan fitnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para ulama, dan ianya juga merupakan salah satu daripada tipu daya iblis laknatullah, iaitu dekat dan jauhnya para ulama itu dengan pintu pemerintah. Kita tengok apa yang disebutkan pada muka surat 174. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, وَقَدْ لَبَسَ إِبْلِيسُ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ يَنْقَطِعُونَ عَلَى السُّلْطَانِ إِقْبَالًا عَلَى التَّعَبُّدِ وَالدِّينِ فَيُزَيِّنُ لَهُمْ غِيبَةً مَنْ يَدْخُلُ عَلى السُّلْطَانِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَجْمَعُ لَهُمْ آفتين غيبة الناس ومدح النفس. وفي الجملة فالدخول على السلاطين خطر عظيم لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم ولا يتمسك على مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. Terjemahan nukilan kata-kata Al-Imam Ibnul Jauzi itu pada muka surat 175. Kata dia, sesungguhnya iblis juga menipu dengan tipu dayanya ke atas segelintir daripada ulama yang memisahkan dirinya daripada pemerintah, kerana mereka hanya ingin membatasi diri mereka dalam urusan ibadah dan agama. Lalu iblis membuat mereka menganggap bagus untuk mengata ulama lain yang suka menemui penguasa. Dengan ini mereka mengaut dua dosa, iaitu dosa mengata orang lain dan dosa memuji diri sendiri. Secara umumnya, berdekatan dengan pemerintah itu mendatangkan bahaya yang besar, sebab boleh sahaja niatnya betul pada awalnya, tetapi lama-kelamaan niatnya berubah untuk menghormati dan membuat pemerintah itu berasa puas. Lalu disusuli ketamakan untuk mendapatkan kekayaan daripada mereka. Hal ini tidak terlepas daripada tindakan bermuka-muka, berpura-pura dan tidak berani mengingkari pemerintah. Bab yang ke-27, perbahasan berkenaan dengan tipu daya syaitan ke atas para ulama, iaitu ada sebahagian ulama yang menjauhkan diri daripada pemerintah dengan alasan nak menyibukkan diri ni dengan ibadah dan juga agama. Dan ada sebahagian ulama yang mendekatkan diri dengan pemerintah pada peringkat awalnya untuk
melakukan islah ataupun tarbiyah kepada pemerintah. Tapi lama kelamaan dekatnya dia dengan pemerintah menyebabkan berlaku fitnah yang lain ataupun talbis yang lain, iaitu mengambil kesempatan di atas kemasyhuran pemerintah ataupun kekuasaan pemerintah tersebut, sehingga dapatlah kepada ulama tersebut kedudukannya tinggi dan juga banyaknya daripada kekayaan dan juga harta dunia. Kita tengok syarah dan tahqiq yang disebutkan pada muka surat 175. Terdapat juga segelintir ulama yang menjauhkan diri mereka daripada pemerintah. Alasan mereka adalah supaya mereka dapat beribadah sepenuh masa tanpa gangguan. Tetapi iblis menusukkan tipu dayanya terhadap mereka dengan membuatkan ulama tersebut suka mengumpat dan berkata buruk terhadap ulama lain yang rapat dengan pemerintah. Jadi keadaan yang berlaku pada zaman Ibn Jauzi dan juga berlaku pada zaman kita hari ini, ada sekumpulan ulama memilih untuk tidak dekat dengan pemerintah ataupun tak mahu terlibat langsung dengan mana-mana pemerintah ataupun penguasa, dengan sebab alasannya kita nak sibukkan diri kita ni dengan buat ibadat. Bila mana duduk dalam keadaan macam tu, datang bisikan syaitan, iaitu menjadikan ulama tersebut merasakan lekeh ataupun tak betul ataupun salahnya ulama yang bersama dengan pemerintah, sehingga pergi kepada satu tahap iaitu mereka pun ghibah kepada ulama yang dekat dengan pemerintah. Ghibah ni maksudnya mengumpat. Dan pada waktu tu datang pula satu lagi tipu daya iblis, merasakan dirinya tu hebat, dirinya suci dan bersih. Jadi berhimpun pada ulama yang jauh pada pintu pemerintah ni, iaitu ghibah dan juga ujub terhadap diri sendiri. Rasa ulama yang bersama dengan pemerintah ni semuanya ulama yang salah, yang tak betul, yang menyembunyikan kebenaran. Dan merasakan kita yang jauh pada pemerintah ni ialah ulama yang bagus, yang berdiri di atas paksi kebenaran. Jadi ini fitnah yang berlaku dan juga tipu daya yang berlaku. Dia juga merasakan dirinya adalah mulia kerana dirinya bebas daripada segala fitnah pemerintah seperti rasuah, mengambil harta tanpa hak dan lain-lainnya. Lalu dengan bangganya dia menceritakan kebaikannya kepada orang awam bagi mendapatkan pujian dan kehormatan. Maka tanpa disedari dia telah menghimpunkan dua dosa, iaitu dosa mengumpat dan dosa merasakan diri sendiri mulia. Macam yang dah kita sebut tadi, daripada rasa hebat dengan diri sendiri, ujub, akhirnya pergi kepada sombong dengan amal ibadah yang dilakukan ataupun dengan perbuatan ataupun pilihan yang dia pilih, iaitu jauh daripada pintu pemerintah. Tapi kalau pilihan ulama tersebut dia jauh daripada pintu pemerintah dan dia tak ghibah dengan ulama lain yang dekat dengan pemerintah, dia tak kata apa-apa, dan dia pun taklah bangga-banggakan diri dia di hadapan orang lain, sama ada di hadapan anak muridnya ataupun di hadapan orang kebanyakan, bahawasanya betul pilihan yang dia buat, dia tidak dekat dengan pemerintah. Dengan sebab dia rasa dekat dengan pemerintah ni, macam-macam benda yang kita nak buat atas nama islah, atas nama nak baiki pemerintah, banyak terhalang. Sebab kekuasaan pemerintah itu sendiri kadang-kadang menjadi keresahan kepada sebahagian orang yang ada ilmu ataupun ulama ni. Sebab orang yang ada ilmu, mereka tahu benda yang pemerintah buat tu kalau salah, implikasi yang akan kena pada diri dia. Tak sabar ataupun tak sanggup menanggung risiko. Sebab tu kalau tengok kehebatan para ulama ialah sejauh mana dia mampu menanggung risiko daripada ilmu yang Allah Ta'ala beri pada dia. Seseorang tu kita akan nampak hebat dengan sebab dia tu berani tanggung risiko. Kalau kita tengok, ada satu orang tokoh dalam mazhab Syafi'i ni, nama dia Al-Izz Abdus Salam As-Sulami. Al-Izz Abdus Salam As-Sulami ni terkenal sebagai seorang tokoh dalam bidang maqasid. Dan dia ni banyak tulis risalah-risalah ringkas, dia banyak tulis. Maqasidus Saum, tujuan daripada puasa. Selain pada tu yang terkenal Bidayatus Sul fi Tafdil Ar-Rasul, kitab ataupun risalah yang cerita tentang 41 kelebihan Rasulullah berbanding rasul-rasul yang lain.
Al-Izz Abdul Salam As-Sulami ni digelar dengan nama Sultanul Ulama. Sultanul Ulama maksudnya dia ni yang menjual raja-raja. Ada sebahagian orang dia terjemah Sultanul Ulama ni presiden para ulama. Dia kurang tepat. Cerita dia dekat dengan pemerintah tapi dia berjaya menundukkan pemerintah. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana dia berada di Syria pada waktu tu, di Damsyik. Pada waktu tu khalifah ketika mana berlakunya serangan daripada Tartar, Mongol. Khalifah pada waktu tu mereka minta supaya rakyat ni keluarkan ataupun bagi harta. Harta tu nak biayai peperangan menentang Mongol. Semua ulama mengeluarkan fatwa boleh pemerintah untuk ambil harta rakyat pada waktu tu. Kecuali Al-Izz Abdul Salam As-Sulami ni. Izz Abdul Salam As-Sulami ni dia tak keluar fatwa tu. Bila mana wakil kerajaan pergi jumpa dia, dia pun kata pada wakil kerajaan ni, aku tak akan keluarkan fatwa bolehnya pemerintah ambil harta rakyat sehinggalah harta pemerintah yang berada di istana tu dihabiskan dulu. Sebab pada waktu tu khalifah mempunyai dayang-dayang di istananya. Perempuan-perempuan pelayan di istana tu pakai perhiasan-perhiasan yang mahal. Kenapa tidak dijual ataupun tidak digunakan perhiasan tu untuk buat persiapan perang? Jadi dengan sebab dia ni daripada kalangan ulama yang agak laut ataupun berani menyuarakan benda-benda seperti ini, jadi suara dia tu tak disenangi oleh pemerintah. Kebetulan pemerintah pada waktu tu pula ada problem dengan satu orang penguasa daripada kalangan Muslim yang berada di Mesir pada waktu tu. Okay, jadi bila mana peperangan Tartar ataupun Mongol tu selesai, ada satu lagi problem. Pemerintah ni ataupun wakil kerajaan pada waktu tu, penguasa ni, dia ada problem dengan pemerintah di Mesir. Jadi pemerintah di Damsyik di Syria ni, saya tak ingat nama dia sebab kita sebut on the spot macam tu je. Okay. Pemerintah yang berada di Damsyik ni, dia telah buat pakatan dengan Rom, buat pakatan dengan tentera salib untuk serang Mesir. Jadi ketika mana keluarnya para ulama untuk membenarkan bolehnya at-tasaluh. At-tasaluh maksudnya buat hubungan baik ataupun perjanjian dengan tentera salib nak tentang saudara kita yang Muslim di negara sana. Maknanya Damsyik nak serang Mesir, Damsyik takut kalah guna kekuatan daripada Rom. Rom bukan Islam, Rom ni Kristian pada waktu tu. Dan kalau kita tengok Izz Abdul Salam As-Sulami sekali lagi menunjukkan kelantangan dia. Dia kata aku tak setuju dengan pendapat ni, sebab yang nak pergi serang tu ialah Mesir daripada karangan Muslim juga. Tak boleh kita buat hubungan dengan non-Muslim ataupun bukan Islam untuk serang orang Islam. Jadi dengan sebab lantangnya dia ni ditangkap oleh pemerintah dan akhirnya diletakkan dalam kurungan, dibawa sekali untuk pergi ke medan perang. Jadi dalam perjalanan daripada Damsyik nak pergi ke Syria, tentera-tentera salib pun dah bersatu dengan pemerintah Damsyik ni. Jadi ketika mana pemerintah tu dalam perjalanan, tentera-tentera Rom ni pelik tengok ada satu kurungan, dalam tu Izz Abdul Salam As-Sulami duduk dalam tu. Tentera-tentera tu pelik, ni kenapa? Tentera Rom ni yang bukan Islam ni pelik. Ni sebab apa duduk dalam kurungan ni? Maka dengan sombong pemerintah Muslim yang telah bersekongkol dengan salib pada waktu tu, dengan Kristian pada waktu tu, dia kata ni ulama yang tak dengar kata kami kurung dia. Tentera salib kata kalau orang ni berada pada kumpulan kami, maknanya kalau dia ni ulama di kalangan kami tak buat macam ni. Kami tak buat macam ni. Bahkan kami akan basuh kaki dia, atau mungkin kami minum air kaki dia. Non-Muslim kata lagu tu. Yang Muslim ni siap jail lagi kawan tu. Pemerintah Muslim. Takdir Allah Ta'ala, perang berlaku, Damsyik kalah, Mesir menang. Walaupun Damsyik telah bersatu dengan Rom. Bila mana pemerintah Mesir tahu Izz Abdul Salam As-Sulami ni antara yang jadi tawanan, maka dia jemput Izz Abdul Salam As-Sulami ni duduk di Mesir. Mengajarlah kamu di Mesir ni. Mengajarlah kamu di Mesir ni, bebas kamu di Mesir ni.
kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada Izz Abdul Salam As-Sulami. Dia lantang dengan pemerintah, dia dekat dengan pemerintah, tapi dia lantang, dia tidak mengikut kemahuan pemerintah. Tapi begitulah sifat seorang ulama. Bila mana dia duduk dengan pemerintah yang dah muliakan dia pun, kalau tak betul dia tegur lagi. Dia berada di Mesir pada waktu tu, dia tengok ada problem baru pemerintah Mesir ni. Apa problem dia? Raja Mesir ni ataupun pemerintah Mesir ni, dia lantik gubernur-gubernur daripada kalangan hamba miliknya. Dia tak lantik orang-orang lain yang merdeka, dia lantik hamba. Jadi Izz Abdul Salam As-Sulami dia kata tidak sah seorang hamba menjadi pemerintah ataupun gubernur, wakil kepada raja, tak sah. Melainkan mesti orang yang merdeka. Okay. Jadi pada waktu ni, Raja Mesir yang pernah tolong dia dulu, yang beri tempat yang baik ni, tak suka dengan pandangan ni. Sebab apa Raja Mesir dia lantik hamba milik dia? Sebab setiap arahan mudah untuk dia, orang kata apa sekali kan. Kalau mesyuarat pun hamba-hamba dia je. Mana kalau dia kata saya nak buat lagu ni, tidak akan ada yang bantah, sebab tu semua hamba. Bantah maknanya derhaka pada tuan hamba. Jadi pada waktu tu Izz Abdul Salam As-Sulami kata pemerintah-pemerintah ni ataupun gubernur-gubernur ni perlu dibebaskan, perlu dijual. Jual, bebas, baru boleh jadi gubernur balik. Jadi pemerintah Mesir tak suka. Apa yang dia buat? Dia halau Izz Abdul Salam As-Sulami keluar daripada Mesir. Dan Izz Abdul Salam As-Sulami pada waktu tu dia dah bersedia untuk pergi ke Palestin, pergi ke Syam. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama ni dia ada pengaruh dia juga. Jadi pada waktu dia keluar daripada Mesir nak pergi ke Palestin, rupa-rupanya seluruh penduduk Mesir pun sama dengan dia nak keluar pada Mesir. Tak nak ikut raja ni. Sebab raja ni tak mahu ikut pandangan Izz Abdul Salam As-Sulami. Bila mana dia keluar, maka rakyat-rakyat daripada kalangan penduduk Mesir ni pun keluar, menyebabkan penasihat kepada pemerintah pada waktu tu beritahu, tuanku kena panggil balik Izz Abdul Salam As-Sulami, sebab kerana dia ni pengaruh kita akan hilang. Pengaruh kita akan hilang. Akhirnya dipanggil balik, dan akhirnya raja bersetuju untuk jual balik hamba-hamba ni. Hamba dia yang berpangkat gubernur dijual balik, dilelong balik. Lelong sampai ada orang beli, merdeka, baru lantik jadi gubernur. Tapi bila mana orang tahu dah, orang beli, orang tak semua orang yang akan bebaskan dia. Sebab hamba tu letak di pasar. Macam cerita Alibaba punya lapuk tu, letak pasar situ. Okay. Ramai-ramai bos tu. Okay. Ni semua gubernur-gubernur kita ni, rupa-rupanya rakyat baru tahu, hamba rupanya geng-geng ni. Okay. Letak di pasar. Letak di pasar, yang ni lelong, yang ni lelong. Ada orang beli dan ada sebahagian yang beli dia tak mahu bebaskan. Dia nak jadikan hamba bagi dia balik. Jadi pada waktu tu kena lantik gubernur orang lain, bukan orang pemerintah. Maknanya orang lain lah, orang daripada kawasan tu juga. Jadi Izz Abdul Salam As-Sulami ni, inilah bentuk-bentuk kelantangan dia bila mana dia berada dekat dengan pemerintah. Sebab tu dia digelar sebagai Sultanul Ulama, penjual raja-raja. Hebatnya ulama ni, dia boleh jual pemerintah. Zaman hari ni pemerintah jual ulama untuk dapatkan suara ulama tu. Jadi zaman terbalik. Banyak lagi lah contoh para ulama pada zaman yang dahulu, keberanian mereka. Selain pada tu, kalau kita tengok zaman yang dekat dengan kita ni, sekitar 1920-an, di Tunisia ada seorang ulama nama dia Imam Bargova, ataupun sebahagian kata nama dia Birgivi. Dia ni orang Tunisia. Pada waktu tu kerajaan Tunisia ni ialah daripada kerajaan yang diorang baru dibebaskan daripada Soviet Union. Jadi kepala pemerintah yang jadi wakil tu, yang jadi pemerintah tu ialah dia Islam, tapi kepala dia bukan kepala Islam yang betul lah. Dia ni kepala yang sekular, liberal, semua dah ada. Jadi bila mana dia jadi pemerintah, dia arahkan orang-orang Islam di Tunisia ni tak puasa penuh Ramadan. Jangan puasa penuh Ramadan. Sebulan bulan Ramadan ni kita tak puasa penuh. Kita buat macam mana?
kita bahagi-bahagikan minggu-minggu ni pergi ke bulan lain. Sebulan ada 4 minggu. Okey. Jadi kita puasa Ramadan tahun ni seminggu je. Minggu kedua lagi kita buh kat Syawal sikit, buh kat Zulkaidah sikit, buh kat Zulhijjah. Cukup sebulan. Idea pemerintah. Tapi ikut hati dia, kalau boleh tak nak puasa langsung. Kalau tak nak puasa langsung, takut rakyat memberontak pula. Okay. Jadi minta para ulama cari, kok ada pendapat lagu tu. Ulama yang berada di Tunisia ni majoriti penakut pada waktu tu. Mereka kata ada boleh buat lagu tu. Semua kata boleh buat. Kecuali seorang tak kata apa-apa. Birgivi tak kata apa-apa. Dan semua ulama kata sebenarnya pendapat kami ni tak laku sehingga Birgivi bercakap dulu. Kena dia dulu bercakap. Wakil kerajaan pun pergi jumpa Imam Bargova ataupun Birgivi ni, beritahu kepada dia, kami wakil kerajaan ni ada satu usul. Usul kami bulan Ramadan ni nak bedak pergi ke bulan lain. Boleh ataupun tidak? Birgivi kata boleh, dengan syarat bagi aku bercakap dan buat siaran televisyen. Maknanya zaman tu zaman moden. Siaran radio, televisyen, bagi aku bercakap. Waktu tu aku akan umumkan bolehnya kita buat lagu tu. Jangan bagi pemerintah umum, biar aku yang umum. Akhirnya pemerintah setuju. Pemerintah ni duk ingat, boleh ya. Tambah orang alim pula bercakap, lagi kuat rakyat boleh terima. Bila mana dia dapat mic ni, dia duduk dalam siaran TV, studio semua duk pancar ke dia. Dia pun kata, sadaqallahu wa rasuluhu fi amrihi. Benarlah Allah dan Rasul pada suruhannya, iaitu puasa sebulan Ramadan, dan telah tipu dan bohonglah pemerintah ni. Tak guna punya pemerintah nak bedak-bedak puasa ke bulan lain. Cut terus video pada waktu tu, dia esok kena hukum gantung. Mati. Itu yang dibayar oleh para ulama. Berani lah. Cara tu berani. Dan memang dia dah bersedia lah, memang akan kena teruk apa benda tu. Cuma dia berani. Dia berani. Dan kalau tengok Tunisia ni, Allah Ta'ala uji agak lama jugalah dapat pemerintah yang ada problem. Maknanya Tunisia, Libya ni negara-negara yang mendapat pemimpin yang ada problem. Kalau tengok Libya, bukan Libya, Tunisia sebelum pada tu, sebelum daripada sekarang ni lah, Ben Ali ni antara yang kepala macam tu. Ben Ali lagi dahsyat, bukan setakat dia suruh bedak puasa, dia memang kata tak payah puasa terus. Sebelum dia jatuh lah, bahkan dia buat siaran langsung, dia makan bulan Ramadan tu. Sebab dia kata tak makan ni jadi orang tak produktif. Salat Jumaat pun dihadkan. Macam kita salat Jumaat dihadkan sebab Covid, dia belum Covid lagi dah kena had lah. Nak pergi salat boleh, kena ada pas masuk. Pas masuk tu kena bayar. Bayaran yang cukup mahal. Saya dengar daripada doktor saya, dia orang Tunisia. Dia kata bayaran tu hampir 200 dinar Jordan. 200 dinar Jordan sama dengan RM1,000 Malaysia. Untuk pergi salat Jumaat. Dapat pas tu baru boleh salat. Tak ada pas tu tak boleh salat. Yang miskin mana nak ada duit nak salat? Nak salat kena bayar. Kita ni tak boleh bayar. Masuk ya. Tak ada orang halang kita salat. Allah Ta'ala uji agak lama Tunus ni ataupun Tunisia ni. Cuma adalah siri-siri para ulama yang berani. Jadi nak sebut pada kita, itulah kegunaan para ulama, iaitu mereka ni menjadi suara kepada rakyat untuk menegakkan kebenaran. Tapi ulama dia bukan nak kena dengar semua rakyat minta. Dia bukan wakil rakyat, dia ulama. Ulama ni dia tengok rakyat minta dengan raja nak, okey tak okey dari segi syariat. Dia bukan menyebelahi satu pihak. Dia tak menyebelahi pemerintah saja untuk cari apa saja kata-kata pemerintah, arahan pemerintah ni yang kita boleh kona bagi sama dengan syariat. Itu pun tak betul. Ataupun dia hanya berada di pihak para rakyat saja, hatta apa yang rakyat desak tu pun dah menyalahi syariat, dia pun nak tahankan juga. Itu pun tak betul. Tapi ulama ini dia berada di antara dua. Ulama ni tugas dia ialah membimbing. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris kepada para nabi. Pewaris para nabi ni maknanya bawa benda yang betul. Dan seruan para nabi dan rasul ni ialah satu. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula. Kami telah utuskan pada setiap umat ni rasul. Seruan para rasul ialah ani abudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah daripada taghut.
Taghut ni maksud dia apa? Sembahan-sembahan, berhala-berhala pemerintah yang menghalang rakyatnya daripada menyembah Tuhan dengan cara betul. Ini semua masuk dalam tu. Jadi tugas para nabi lagu tu, tugas para ulama pun begitulah. Kita tengok lagi apa yang disebut sini. Muka surat 176, perenggan yang ketiga. Namun tidak semua ulama yang bersifat dengan sifat demikian. Ada yang menjauhkan diri daripada pemerintah disebabkan niatnya yang betul. Mereka khawatir jikalau mereka terlalu berdamping dengan pemerintah, kebebasannya untuk menegur pemerintah itu terbatas. Kebebasannya untuk menegur pemerintah itu terbatas. Okay. Jadi nak sebut pada kita, kalau dia jauh daripada pemerintah, dia tak kritik orang yang dekat dengan pemerintah ataupun ulama yang dekat dengan pemerintah. Dia pun tak rasa dia hebat dengan sebab dia pilih benda tu. Cuma dia nampak fitnah di pintu ini dahsyat. Dia tak mau dekat. Sebab tu kita kagum dengan orang yang seperti ni. Dia tidak berada di pintu pemerintah. Saya ada kenal satu orang tokoh di Malaysia kita ni. Saya tak nak sebut nama. Okay. Dia ni dah dapat datuk dah sekarang. Dia pun ada doktor. Okay. Dia ketika mana nak dapat datuk daripada seorang raja ni, wakil pejabat istana raja tu mari jumpa dia. Kata, Tuan Guru, saya nak bagi surat ni ialah surat titah sultan negeri tertentu untuk berikan pangkat datuk sekian-sekian. Lalu dia kata, kalau saya dapat datuk ni, apa saya kena buat pada raja? Hari jadi raja saya kena bagi duit tak kat dia? Dia tanya lagu tu. Dia kata, kalau ada majlis-majlis besar raja, saya wajib pergi ke? Sebab saya ni ada pondok, saya ni ada masjid nak kena jaga. Saya tak sempat nak pergi dekat raja tiap-tiap hari. Dia kata lagu tu. Lalu pegawai istana tu kata, ni raja nak bagi, ni bukan yang jenis. Kan ada setengah-setengah orang dia dapat tu dengan sebab dia plan untuk dia dapat datuk tu. Dan dia kena buat sesuatu lah pada raja tu sehingga dia dapat. Jadi pegawai istana kata, tak, ini kurniaan tuanku, tanpa ada apa-apa yang tuanku nak apa semua tak ada. Okay. Jadi dia terima. Bila mana dia terima apa semua, okey, dia dapat datuk. Okay. Bila mana dia dapat datuk, kebiasaan orang yang ada datuk, tak semua tapi kebiasaan lah. Datuk pula, datuk yang kata apa, datuk yang betul-betul lah dapat pada raja ni, dia akan diberi kebenaran untuk guna crown dekat kereta dia tu. Lambang tertentulah menandakan dia ni ada darjah kebesaran. Okay. Jadi ada seorang orang yang dekat dengan dia lah, juga driver dia kata, Tuan Guru dah dapat datuk, tak nak letak ke crown kat kereta ni. Dia kata, kalau kamu nak letak, kamu letak kat kereta kamu. Ambil crown tu, letak kat kereta kamu. Lepas ni kalau orang tahu, orang minta derma kamu. Sebab orang tahu kalau orang datuk ni ada banyak duit. Kata, aku tak nak letak, takut orang minta duit dengan aku. Jawapan dia tu nampak macam main-main lah, tapi benda tu nak tunjukkan tawaduk ada dia. Lepas tu berlakulah sesuatu. Saya nak tunjuk tentang bagaimana dia tak rapat dengan pintu pemerintah. Sultan negeri tu mangkat. Tuan-tuan semua jangan duk pening cari sultan mana, negeri mana. Okay. Sultan negeri tu mangkat. Lama lah cerita. Okay. Kebetulan Tuan Guru ni sebelum sultan tu mangkat, dia ada satu video dia sebut tentang batilnya perbuatan berkabung 3 hari ni. Buat lilitan sekian ni tak betul. Okay. Jadi pegawai istana dia call datuk ni lah, ataupun Tuan Guru ni tanya. Dia kata, datuk jangan buat apa-apa ulasan tentang berkabung. Kalau datuk buat, pangkat ni kena tarik. Dia pun kata, pangkat ni aku tak minta pun, mu yang nak bagi. Maknanya kita kata cengih jugalah orang tu. Aku tak minta pun, mu nak bagi. Okay. Tapi dia tak buatlah ulasan tu. Tapi bila mana mangkat je tuanku tu, raja tu, orang up balik video lama dia tu. Tak boleh pakai lilitan apa semua ni, tak perlu ada. Memang benda tu tak ada. Cuma nak beritahu pada kita, dia tidak rapat dengan pintu pemerintah, tapi raja yang nak bagi. Dia dijemput untuk terima. Dia pilih. Dan dia tak kata pun, sebahagian sahabat dia daripada kalangan tuan-tuan guru juga yang dekat dengan pemerintah, dia tak kata apa-apa. Dia pun tak kata kita lah yang betul sebab kita tak bersama dengan pemerintah ni. Dia pun tak kata. Cuma dia pilih untuk tidak bersama dan tidak sibuk dengan benda tu.
Apa lagi yang disebut sini, perenggan yang keempat, menurut Imam Ibnul Jauzi, terlalu rapat berdampingan dengan pemerintah itu banyak bahayanya daripada untungnya. Walaupun pada mulanya niat ulama tersebut berdampingan dengan pemerintah adalah betul, tetapi dikhawatiri lama kelamaan niat itu akan berubah. Lama kelamaan setelah mendapat pelbagai kesenangan, pujian dan ganjaran, maka niatnya akan berubah. Jadi nak sebut dan nak beritahu pada kita ni, pintu pemerintah ni lah pintu yang kita tak boleh duga bila kita diuji dengan keberadaan seorang ulama bila mana dia duduk situ. Cuma nak beritahu pada kita, ulama yang berada bersama dengan pemerintah ni dia agak sukar bila mana bertembung ataupun berlaku sesuatu yang dia perlu jelaskan, tapi kadang-kadang dia terpaksa berlapik. Dan ramailah yang duduk pada tempat tu. Sebab tu kalau kita tengok fitnah yang berlaku ketika mana Imam Ahmad bin Hanbal dia masih hidup, kan, kalau kita tengok Khalifah Bani Abbasiyah ni, 3 khalifah ni totok dengan Mu'tazilah, totok dengan fahaman Khawarij ni. Mu'tazilah dan Khawarij lah, dia ada poin yang sama. Dan antara fahaman yang jadi isu pada waktu tu ialah tentang khalqul Quran, Quran ni makhluk. Kalau kita tengok ulama-ulama yang berada pada zaman tu tidak seberani Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada ulama yang lagi alim pada Imam Ahmad bin Hanbal, dia pun tak berani bila mana dia tahu pemerintah pada waktu tu desak untuk sebut benda tu, katakan Quran makhluk. Sebab tu ada sebahagian mereka ni dia tauriah. Tauriah ni dia buat helah cakap bagi kecoh sikit. Maknanya dalam kuliah-kuliah ni isu yang panas pada waktu tu ialah isu Quran ni makhluk ataupun tidak. Kalau seorang ulama tu tak kata makhluk, maknanya dia kata Quran tu kalamullah, dia tu daripada kalangan penentang pemerintah. Majoriti kata Quran makhluk. Hatta yang tak setuju dengan kata Quran makhluk pun mereka bercakap dengan nada tauriah. Tauriah ni apa? Tauriah ni helah. Contoh seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab cerita tentang situasi pada zaman tu, dia kata ada sebahagian para ulama ni, bila mana ada orang tanya, dalam kuliah dia ni akan ada orang tanya, Syekh, apakah pendirian kamu terhadap Quran? Quran ni makhluk ataupun tidak? Syekh tu pun jawab pada orang yang tanya dalam kuliah tu, dia kata Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 ni semua makhluk. Lagi dahsyat pada pemerintah nak. Pemerintah nak suruh kata Quran je makhluk, dia bagi 4 kitab ni semua makhluk. Anak murid pening. Anak murid kenal atuk guru ni bukan macam tu. Ada sebahagian anak murid pergi tanya, wahai Syekh, jawapan kamu ni macam mana? Dia kata orang yang tanya soalan tu, dia tak faham jawapan aku. Aku kata Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 ni semua makhluk. 4 ni aku tunjuk jari aku. Jari aku ni makhluk. Cakap bagi kecoh sikit, kawan tu pun pening, orang geng kita kot. Cuma jawapan lagu tu tidak memuaskan hati dan memeningkan sebahagian orang sebenarnya. Sebab rakyat perlukan kejelasan. Jadi Imam Ahmad dia tak pilih kaedah tauriah tu. Imam Ahmad buat lagu mana? Imam Ahmad dia beritahu dengan jelas Quran bukan makhluk. Pendirian dia menyebabkan 3 khalifah pada waktu tu kecam dia, sehingga datang khalifah yang seterusnya akhirnya membenarkan apa yang Imam Ahmad bin Hanbal tu sebut. Cuma nak beritahu pada kita risiko bila mana seseorang tu berada dekat dengan pemerintah, dia tak boleh nak cakap banyak. Walaupun benda tu betul, walaupun benda tu benar, kadang-kadang dia terpaksa diamkan kebenaran tu, dan itu bukan benda mudah lah. Sebab tu ramai ulama daripada kalangan yang awal dulu, mereka jauh daripada pintu pemerintah ni. Seterusnya dia sebut sini walaupun pada mulanya niat ulama tersebut berdampingan dengan pemerintah adalah betul, tetapi dikhawatiri lama kelamaan niat itu akan berubah. Lama kelamaan setelah mendapat pelbagai kesenangan, pujian dan ganjaran, maka niatnya akan berubah. Dia akan menegur dan menasihati pemimpin itu hanya untuk mendapatkan ganjaran dan pujian semata-mata. Malahan lebih teruk, muka surat 177, sampai satu tahap di mana dia tidak mampu lagi untuk menegur pemimpin itu jikalau pemimpin itu ada membuat kesalahan, kerana takut kedudukan dan ganjarannya tergugat. Tak berani tegur langsung dengan sebab takut apa yang dah dia dapat tu tergugat.
Dan inilah benda yang menghantui sebahagian besar orang yang ada jawatan tinggi, terutama dalam bab jawatan agama ni, mufti ke apa ke, penasihat raja ke apa. Ini benda yang berlaku, realiti yang berlaku. Ada satu orang penasihat raja di sebuah negeri di Malaysia ni, dia ambil penasihat dia bukan orang Malaysia, orang luar, Arab. Saya pada waktu tu, kita sekolah menengah lagi, cuma ustaz yang mengajar saya di sekolah menengah tu, dia antara yang pernah bekerja dengan pejabat istana tu, dan dia rapatlah dengan penasihat raja tu. Dia rapat dengan penasihat raja. Okay. Jadi raja tu dia sakit, dia gering, sakit yang agak teruk lah. Okay. Dan dia nak berubat dengan cara yang, orang kata apa, cara yang menyalahi syariat lah. Dia sakit teruk, lepas tu dia nak berubat guna bomoh. Tapi dia nak tanya dulu, boleh tak berubat dengan bomoh ni? Okay. Raja tu bukan jenis nak marah orang pun, just nak tanya je. Okay. Tanya pada penasihat ni, boleh tak kita berubat guna bomoh? Penasihat tu Arab, bukan Melayu, tapi dah lama duduk di negeri tu, dia boleh bercakap lah sikit-sikit. Jadi penasihat tu dan ustaz saya tu, dia ada waktu raja tu sakit di istana tu. Jadi raja tu tanya, penasihat tu pun kata, tak ada masalah, berubat dengan bomoh ni okey, tak jadi syirik. Jadi ustaz saya ni dia terkejut, macam mana penasihat boleh jawab lagu tu? Okay. Jadi selesai keluar semua, raja pun dah berehat apa semua, ustaz saya dia tanya kepada kawan tu doktor, maknanya hebat lah dari segi pengajian ilmu. Dia kata, kenapa jawab dan kata bomoh tu boleh? Dia kata, kalau aku jawab tak boleh, kalau raja marah, dia kata, apa jadi pada aku, 4 orang anak aku, bini aku? Dia jawab lagu tu, dia sebut direct. Dia kata, kalau aku jawab lagu ni, susah aku, dihantar aku balik. Aku bukan kaya ingat negeri sana. Sebut direct. Alim Quran pun ingat. Okay. Tapi memang takut. Dia kira jawab ya semua pada raja minta, tidak ada yang dia bangkang. Okay. Jadi nak sebut pada kita, jenis lagu ni bukan kata zaman Ibnu Jauzi, zaman kita pun tak ada. Okay. Zaman yang moden seperti ni lagi ramai lah. Kadang-kadang bukan pintu pemerintah, pintu orang kaya je pun. Kan ada setengah orang-orang ustaz-ustaz tertentu, ada orang kaya dekat dengan dia, orang kaya nak tanggung dia, bagi dia gaji apa semua. Orang kaya tu buat tak betul, cakap benda-benda yang tak ketahuan hala. Ustaz tu tak berani nak tegur sebab banyak makan budi, makan jasa dengan kawan tu. Tu bukan pemerintah lagi, tu hanya just orang kaya je. Mungkin bagi dia lock kedai ke satu, bagi kedai makan yang boleh banyak duit, tak berani nak sebut apa. Cuma nak sebut pada kita, bukan senang lah bila mana seorang tu berada di tempat lagu tu dan dia dah terima banyak kemewahan, agak sukar. Berkata ulama besar tabi'in, iaitu Imam Sa'id ibn al-Musayyab. Tabi'in ni, Sa'id bin Musayyib, sebahagian baca dengan Sa'id bin Musayyab. Dia ni menantu kepada Abu Hurairah, menantu pada sahabat. Dia kata, idza ra'aitumul 'alimu yaghshal umara'u fahdharu minhu fa innahu lissun. Apabila kamu telah melihat seorang alim menyelimuti dan kerap mendekati pemerintah, maka hendaklah kamu berjaga-jaga dengannya, kerana dia mungkin seorang pencuri. Mana kata-kata Sa'id ibn Musayyab ni jelas. Pemerintah yang ada ulama yang mengampu macam ni, ketahuilah ulama tu bersekongkol juga dalam mendapatkan benda-benda yang haram. Apa yang dimaksudkan oleh Sa'id sebagai pencuri itu adalah merujuk kepada kekerapan itu bakal membawa ulama itu terjebak dalam kemewahan secara salah, serta menyalahgunakan kedudukan rapatnya dengan pemerintah bagi mendapatkan kelebihan untuk tujuan peribadi. Jadi nak sebut pada kita, pintu ni pintu yang agak sukar untuk seorang tu cakap benda yang betul. Itulah yang dimaksudkan dengan pencuri. Adapun ulama yang mendatangi pemerintah bagi menasihati dan menegurnya, tidaklah termasuk dalam kecaman beliau. Sesungguhnya tipu daya iblis ke atasnya telah berjaya. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini di antara bab yang dibimbangi. Bila mana seorang ulama ni dia dekat dengan pemerintah, dia minta ataupun dia berada dengan pemerintah, maka pintu tu ialah pintu yang sangat banyak ujian dia. Kita ada masa sikit lagi, kita baca bab yang 28 tu, siapakah ahli fiqh. Berkata Imam
Ibnul Jauzi. Qala al-musannif kana al-fuqaha'u fi qadimi az-zamani hum ahlul Qur'ani wal hadithi fama zala al-amru yatanaqasu hatta qala al-mutaakhiruna yakfina an na'rifa ayatil ahkami min al-Qur'an wa an na'tamida 'ala al-kutub al-mashhurati fil hadithi ka sunanin Abi Dawud wa nahwiha. Kita tengok terjemahan je lah terus sebab dia punya teks tu agak panjang, muka surat 180. Berkata penulis, ahli fiqh pada zaman dahulu adalah ahli Quran dan ahli hadis. Lalu lama kelamaan status ini semakin menurun sehingga akhirnya ulama mutaakhirin berkata, kami cukup mengetahui ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran dan kami cukup memegang kepada kitab-kitab yang terkenal dalam masalah hadis seperti Sunan Abi Daud. Jadi kata Ibnu Jauzi, bila mana sebut ulama fiqh pada zaman awal dulu ialah ulama yang faham semua bab dalam ilmu, bukan hanya faham masalah fiqh, masalah ibadat, masalah muamalat je. Faham juga Quran. Sebab fiqh itu makna dia faham. Fiqh itu makna dia faham. Maknanya bila mana sebut ahli fiqh zaman tu, ahlul Quran dan juga ahli hadis. Tapi bila mana zaman makin jauh dengan Nabi ni, ulama ni makin turun dia punya, downgrade dia punya pengetahuan. Dia kelas-kelaskan. Macam zaman kita lah. Ada orang dia faham hadis saja, dia tak faham Quran. Ada orang dia faham Quran saja, dia tak faham hadis. Kadang-kadang dia faham Quran pun, dia kurang pada baca Quran. Dulu baca Quran pun hebat, faham Quran pun hebat, hadis pun hebat semua sekali. Zaman kita ni kadang-kadang baca Quran je pandai, isi Quran pula tak pandai. Hebatlah ulama dalam bab qiraat apa semua, tapi dalam bab tafsir Quran, takwil ayat Quran, tafsiran Quran dia tak berapa. Ada orang hebat dalam bab hadis dengan sebab dia banyak ingat hadis, tapi dia tak faham pun hadis. Ada orang dia tak ingat pun hadis, tapi dengar hadis tu dia faham syarahannya. Zaman kita ni lagu tu. Dia ada kelasan-kelasan, dia tidak ada orang yang menampung semua sekali. Seterusnya dia sebut perenggan seterusnya, bahkan status ini semakin menurun sehingga salah seorang di antara mereka ada yang berhujah dengan satu ayat sahaja tanpa mengetahui maknanya, ataupun cukup merujuk kepada satu hadis yang tidak dikenalinya secara pasti kesahihan hadis itu. Boleh jadi dia berpegang kepada qiyas yang bertentangan dengan sebuah hadis sahih sementara dia tidak mengetahuinya kerana minatnya sangat kurang untuk mengetahui riwayat-riwayat hadis. Yang namanya fiqh itu harus disimpulkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana mungkin seseorang dapat menyimpulkan daripada sesuatu yang tidak diketahuinya? Jadi nak sebut pada kita, pengetahuan manusia ni makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Dalam hadis Nabi sebut, ilmu ni akan terangkat sedikit demi sedikit, iaitu dengan kematian para ulama. Para sahabat dia dah orang kata apa? Cuba nak sebutkan argumen dia orang bila mana Nabi kata ilmu ni akan terangkat. Sahabat kata macam mana ilmu ni akan terangkat sedangkan di sisi kami ni ada Quran, di sisi kami ni ada hadis. Macam mana ilmu boleh terangkat? Nabi kata ilmu terangkat dengan sebab kematian para ulama. Sebab nak beritahu pada kita, kefahaman terhadap Quran hadis ni beza-beza. Setiap orang alim ni dia ada kelebihan yang Allah Ta'ala tak beri pada orang alim yang lain. Matinya seorang ni menyebabkan kuranglah kefahaman yang cara dia faham tu. Sebab tu kalau kita kata zaman kita ni moden dah. Dulu Quran tulis atas papan, hafal, padam balik, lepas tu tulis balik. Zaman kita ni Quran merata. Walaupun Quran banyak, tuan-tuan tengok, Quran zaman kita ni mudah. Lebih mudah pada zaman Nabi dan juga zaman para sahabat. Zaman para sahabat Quran ni ditulis, titik pun tak ada. Bukan kata baris. Zaman kita ni titik ada, baris ada, warna tajwid pun ada. Setengah-setengah Quran yang moden tu letak je penunjuk, bunyi suara. Punya moden baca Quran. Tapi tuan-tuan tengok, berapa ramai orang yang faham Quran akhir zaman dengan berapa ramai orang yang faham Quran zaman dulu. Zaman dulu Quran tak dibukukan, tapi kita boleh tengok macam mana kefahaman orang-orang yang dahulu walaupun daripada latar orang awam. Sebab tu kalau kita tengok kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar tu, yang agak popular di Perlis ni, banyak masjid mengajar Bulughul Maram ni. Kitab Bulughul Maram, kitab hadis-hadis hukum. Kalau kita tengok kitab tu, Ibnu Hajar tulis untuk orang awam, bukan untuk alim ulama. Untuk orang awam.
Dalam kitab tu ada berapa ratus hadis, 500 hadis lebih. Okey. Tara tu dia panggil untuk orang awam. Hari ni Bulughul Maram, ustaz pun tak semua hafal Bulughul Maram ni. Apatah lagi orang awam. Nak sebut pada kita taraf ilmu tu. Padahal perbahasan dalam kitab Bulughul Maram ni ada perbahasan yang agak detail. Yang perbahasan tu kita perlu fokus. Nak sebut pada kita dia punya pengetahuan. Sebab tu kau tengok zaman Imam Ahmad bin Hanbal, fatwa-fatwa dia bersifat keras. Sebab apa? Sebab orang zaman tu, kapasiti ilmu orang-orang zaman tu tak macam kapasiti ilmu zaman kita. Zaman kita ni pengetahuan manusia ni makin lama makin berkurang. Hatta pada perkara asas dalam bab agama pun dia orang tak faham. Sebab tu kita akan tengok soalan-soalan orang yang bertanya, kadang-kadang boleh nampak gaya soalan tu, boleh nampak dia kurang, sangat-sangat kurang dalam bab ilmu agama ni. Bahkan mungkin ada orang bila mana kita dengar soalan tu basic sangat, takkan tak tahu juga soalan macam tu. Jawapan nak tunjuk pada kita kapasiti ilmu tu beza. Okey, kita beri laluan azan ke. Kita sambung sikit lagi apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi itu. Menjadi bahaya juga jikalau mengaitkan sesuatu hukum kepada hadis yang tidak diketahuinya, apakah hadis itu sahih ataupun tidak. Mengetahui sesuatu hadis sahih ataupun tidak adalah satu kerja yang berat. Seseorang harus berjalan jauh dan bersusah payah untuk menelusurinya sehingga benar-benar mengetahui dengan pasti. Tetapi kini pelbagai buku telah disusun, hadis-hadis telah ditetapkan sehingga yang sahih dapat diasingkan dengan palsu. Tetapi orang kini lebih malas menelaahnya, sehingga dilihat sebahagian ahli fiqh yang terkenal hanya mengatakan dalam karangannya bagi membahaskan sesuatu masalah, dia berkata, dalil kami adalah riwayat sebahagian orang di antara mereka bahawa Rasulullah SAW bersabda begitu. Celakanya orang lain yang
berperkara dengannya juga memberikan jawapan tentang satu hadis sahih yang dijadikan hujah dengan berkata, hadis ini tidak dikenali, semua ini adalah jenayah terhadap Islam. Jadi kata Ibnu Jauzi, dia kata zaman dia tu, perenggan yang keempat muka surat 180 tu, dia sebut, tetapi kini pelbagai buku telah disusun. Kalau zaman Ibnu Jauzi sebut lagu ni, buku telah disusun, hadis-hadis telah ditetapkan sehingga yang sahih dapat diasingkan dengan palsu, tetapi orang kini lebih malas menelaahnya. Hakikatnya benda yang Ibnu Jauzi sebut ni memang betul pun. Zaman kita ni lagi moden. Dalam telefon ni, aplikasi berkaitan dengan hadis ni dah ada dah. Kutub Sittah, terjemahan dalam bahasa Melayu, walaupun bukan Melayu Malaysia, Indonesia dah buat dah. Dia bukan terjemahan yang buka satu-satu, kita masuk perkataan, dia boleh keluar hadis tu. Punya canggih zaman kita. Maknanya kalaulah kita punya, orang kata apa, kemudahan zaman ni ada pada zaman sahabat, kita boleh tengok ramainya sahabat ni akan jadi lagi alim, lebih alim. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi ni dia pernah tanya pada Mus'ab bin Umair, kan hadis ni penutup. Bila mana Nabi tengok Mus'ab bin Umair ni, dia hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi. Dia ni orang muda, anak orang kaya. Mak dia ni mewahkan dia. Dia ada 2 beradik yang dimewahkan. Jadi bila mana dia ikut Nabi, dia ni jadi miskin, tak ada baju, tinggal satu lai baju. Bila mana Nabi tengok Mus'ab bin Umair ni, Nabi tengok dia masuk dalam masjid. Nabi tunjuk dan sahabat pun tengok. Nabi kata, ini pemuda yang telah meninggalkan kemewahan dan ikut kita ke Madinah kerana agama ni. Mus'ab bin Umair ni, bila mana Nabi tunjuk lagu tu, Nabi tanya pada Mus'ab. Nabi kata, ya Mus'ab, kehidupan di Mekah dengan kehidupan Madinah mana lagi sedap? Nabi tanya budak muda tak sampai umur 20-an. Budak muda ni duduk dengan Nabi ni. Saya nak sebut tentang fitrah dulu. Bila mana ditanya oleh Rasulullah, Rasulullah tanya dia, hidup di Madinah dengan Mekah mana sedap? Di Mekah dia mewah, baju bertukar, makanan silih bermilih, pakai air wangi, pakai smart, kenderaan yang baik pun ada. Dia jawab pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau tanya Madinah dengan Mekah mana sedap, tentulah Mekah. Dia jawab lagu tu. Dia tu sahabat Nabi dah, duduk dengan Nabi. Tentulah Mekah sedap. Sebab itu fitrah orang muda, dia nak duduk dalam keadaan ada kemewahan. Nabi kata, ketahuilah pilihan kamu ke Madinah ni lagi baik berbanding kamu kekal di Mekah. Bila mana Nabi sebut lagu tu, Nabi pun kata, akan sampai satu zaman, pada sahabat ramai-ramai ni, akan sampai satu zaman umat aku ni pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Merujuk pada zaman kita lah. Kita ni pakai baju sehari tak bertukar, orang kata macam-macam lah. Dia ni tak ada baju, apatah lagi 2 hari pakai yang sama. Pagi makan lain, petang makan lain. Sahabat dulu pagi yang tu, petang yang tu, kadang-kadang pagi yang tu, esok punya tu. Nabi kata akan sampai zaman umat aku lagu tu. Sahabat bila dengar lagu tu, sahabat kata, kalaulah kita sempat dengan zaman tu, kita ni makin banyak boleh buat ibadah. Kita tak fikir dah nak makan apa esok, nak pakai apa esok, sebab benda tu dah ada. Nabi kata, bal antum khairum minhum, bahkan kamu yang tak cukup makan, kain tak cukup ni, lebih baik daripada zaman tu. Merujuk pada zaman kita, iaitu zaman manusia bila mana dia mewah, dia malas. Quran pun dah sebut tentang perihal manusia ni, kalau dia banyak nikmat, dia akan leka dengan nikmat tu. Sebab tu kau tengok zaman kita ni memang macam tu, dia jadi tertutup. Kalau kira nak faham hadis, nak tahu ayat Quran ni maksud apa, semua orang hari ni ada telefon, smartphone, dia boleh download application, tapi dia jadi tak pandai nak cari application tu. Application lain dia boleh beli, application nak shopping barang dia boleh download lah. Jadi pandai sendiri, tak ada orang ajar pun dia pandai. Saya ingat dulu zaman belajar di Jordan dulu macam tu lah. Bila mana kita nak buat kertas artikel ke apa ke, assignment ke apa, jadi nak kena cari hadis ni. Jadi ada sebahagian pelajar-pelajar baru tanya saya, macam mana nak cari hadis? Saya kata, guna Google tu cari. Dia kata, Google ni bukan ada tak betul.
Google ni dia ada semua. Kita pula kena pilih yang betul tak betul. Okay. Cuma dia jadi macam takut. Dia nampak nak cari hadis ni kena pergi pustaka, kena cari buku, kena naik tingkat ni. Padahal kemudahan tu dah ada. Okay. Tapi kemudahan yang ada tu dia pergi ke arah lain. Okay. Duduk di Jordan dia jadi internet laju. Internet di Jordan ni tak macam internet di Malaysia, laju. Dia tak sibuk cari hadis, dia cari apa? Dia download movie kejap sana. Filem apa yang baru keluar, download. Internet yang laju. Saya duk tanya juga yang duk download ni, belajar mana download? Dia kata cari tutorial dalam YouTube. Video punya banyak. Dia ajar kita lagu tu. Dia kata video banyak boleh cari. Maknanya kita boleh pandai dengan sendirinya dalam bab tu. Tapi dalam bab akhirat ni dia macam ada satu blok situ. Nak cari hadis jadi tak reti, mesti kena tanya ustaz. Jadi ustaz pula kena bekerja apa semua sampai pening kepala, jumpa bagi kat dia. Dia pun dapat free. Okay. Padahal dia boleh cari sama je carian dia, carian yang sama je. Dia boleh upgrade pun benda tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita, zaman makin moden, maka zaman tu menyebabkan manusia malas. Sebab tu zaman kita ni, kalaulah kita dibangkitkan depan Allah Ta'ala tanya sebab apa? Sebab apa kamu ni jahil? Kita pun kata ilmu tak sampai. Zaman kita ni alasan tu tak boleh terima lah. Ilmu tak sampai ni tak boleh terima. Sebab apa? Ilmu sampai. Hari ni live kuliah ni masuk, link semakin masuk. Tapi kalau tuan-tuan tengok live ke arah lain, orang minat ke arah lain. Live jual barang, tuan-tuan tengok, kita main Facebook, kita akan tengok live orang jual barang apa semua. Orang lelong barang bandel apa semua. Dia tak bercakap apa pun, dia hanya beritahu barang ni harga sekian. Kita boleh tengok live dia 1.5, 2K, 3K yang merah tu. Okay. Tapi kalau live kuliah ni boleh 200, kita suka dah. Ramai lah tu. Okay. Boleh 1000, jarang-jarang nak boleh 1000 ni. Okay. Jarang-jarang nak boleh 1000. Okay. Cuma nak beritahu pada kita kecenderungan manusia. Telefon yang sama. Dia bukan telefon kalau nak tengok kuliah kena beli line internet yang datang kuliah aja, tak pun. Line internet yang sama tu, telefon yang sama tu juga. Okay. Tapi dia jadi tak ringan ke arah tu sebab manusia dia kecenderungan dia dah beza. Ni Ibnu Jauzi kata zaman dia buku dah ada, orang jadi malas. Zaman kita bukan setakat buku orang pindah ke dalam bentuk maya ni pun. Tapi orang tak boleh nak buat lagi. Jadi itu fitnah berlaku zaman akhir zaman ni. Okay. Jadi kita berpada situ je kot untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi seterusnya. Masih lagi pada bab ni. Kita berhenti situ je. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.